Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Yang saya kasihi sahabat saya saudara Syafiq bin Zulkifli selaku penerbit rancangan Makarimul Akhlak di Radio IKIM. Sahabat saya Ustaz Hashim daripada Sumber Hukama. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah sudah 2 minggu kita telah bincang dalam Makarimul Akhlak untuk ma'rifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula dengan namanya, kelahirannya dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada minggu ini kita menyambung lagi sedikit perbincangan berkenaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam setengah riwayat yang masyhur menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengembala kambing, dan beliau telah mengembala kambing milik Ibn Abi Mu'aid dengan upah segenggam kurma. Jadi sebenarnya tak pelik para nabi duk bela kambing, duk jaga kambing. Antaranya ialah kalau kita tengok iktibar dan pengajaran yang penting, dengan mengembala kambing sudah pasti dapat menjadikan jiwa seseorang itu begitu lembut, tabah dan rendah diri, rendah hati dia. Jadi sebab sifat kambing tu kita tengok. Sebab itu orang yang pernah bekerja sebagai pengembala kambing pasti memiliki sifat rendah diri. Dia lain daripada kerja lain. Ini sifat dia. Orang jaga kambing ni lain keadaannya. Yang kedua, bila kita tengok tabiat ataupun habitat kambing tu, dia ada degil. Jadi nak mengatur kedegilan kambing itu merupakan sebagai satu latihan yang nantinya baginda SAW akan memimpin manusiawi, mentadbir kehidupan umat manusia. Oleh kerana itu baginda SAW telah berjaya dalam menjadi pemimpin umat manusia untuk mentadbir dengan sebaik mungkin. Jadi latihan asas tu sudah wujud. Dan begitu juga mengembala kambing sebenarnya adalah sebaik-baik pekerjaan. Ia tidak sama dengan perniagaan yang tidak jarang dinodai oleh unsur tipu muslihat dan riba. Sebab apa? Sebab kambing ni kalau kita tengok, contohnya di negara Arab lah yang saya tengok, dia akan bermusafir bersama kambing. Jadi dia memang gembala sungguh. Jadi dia tak akan bercakap dengan orang kecuali sedikit. Jadi dia dengan hak kambing dia. Pertamanya dosa tak ada dah. Dan dia hanya melihat kambing, duk tekung dengan kambing, duk tengok kambing. Dan itulah kehidupannya. Ini nak gambarkan bahawa sudah pasti dia selamat daripada isu-isu yang sebagaimana peniaga-peniaga lain. Dan satu hikmah ilahi, ia telah menunjukkan kepada kita bahawa sebaik-baik harta ialah hasil daripada perusahaan sendiri. Mana kita cuba berdikari, buat sendiri apa benda pun. Sebab kalau kita tengok dalam bentuk kita usaha dengan sendiri, maka hasilnya cukup lumayan dan cukup baik, diberkati dan kita rasa sebuah kepuasan. Ini nak banding dengan keadaan-keadaan tertentu. Baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Radio IKIM yang saya kasihi sekalian. Persoalan seterusnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan dalam keadaan ummi. Ummi di sini maknanya tak boleh membaca dan menulis. Dan maksud ummi di sini itulah yang dinaskan dalam Quran, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang Allah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin, seorang rasul dan bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Begitu juga membersihkan mereka dari i'tiqad yang sesat dan mengajarkan mereka kitab Allah dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelum daripada kedatangan baginda SAW itu adalah dalam keadaan kesesatan yang amat nyata. Di mana
ayat ini memberitahu kepada kita tentang wazifah tugasan baginda SAW. Pertama, membaca ayat Allah kepada umatnya. Kedua, mensucikan mereka, tazkiyatun nufus. Ketiga, mengilmukan mereka dengan kitab dan juga hikmah. Berkenaan dengan sifat ummi ini, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sudah kehendak Allah mengutuskan utusannya yang buta huruf. Begitu juga bangsa yang akan lahir Rasul di kalangannya juga merupakan bangsa yang kebanyakannya buta huruf. Agar mukjizat kenabian dan juga syariat Islam itu terjulang. Dan bukan sekadar itu, nampak dan jelas di antara dogma dan seruan manusia lain yang beraneka corak. Maknanya ada hikmah. Menghendakkan perasaan syak wasangka manusiawi. Apakah Muhammad ini boleh membaca dan mempelajari kitab-kitab lama yang mengandungi sejarah purba manusia, seperti mana tamadun negara tetangga seperti Parsi, Greek tua dan Romawi. Jadi bila dah Nabi Ummi ini, maka mati kutulah mereka untuk mengandaikan kepada Nabi dengan tomahan-tomahan, sangkaan-sangkaan. Jadi bila Nabi macam itu, selamatlah. Profesor Dr. Muhammad Al-Mubarak berkata, orang yang memerhati dan memandang kepada bangsa Arab akan dapat melihat bagaimana bangsa Arab boleh berdiri di masa silam di tengah-tengah dua tamadun yang melebar kiri kanan. Di sebelah kirinya tamadun barat yang keterlaluan telah cuba mencipta gambaran dan imej manusiawi dengan alirannya dan juga kering pucat, tak berbias dan tidak terjejas dengan hakikat keinsanannya. Di sebelah kanannya pula tamadun kerohanian dan kejiwaan yang melambung di alam khayalan seperti terdapat di India, China dan sebagainya. Jadi munculnya Arab dalam suasana itu cukup hebat. Ini sebahagian daripada apa yang kita nak bincang berkenaan dengan hikmah kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Baik, dalam keadaan ummi. Dan isu ini telah dibahaskan oleh ulama dengan panjang lebar, dan almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Syarawi memberi jawapan yang begitu tuntas, yang begitu hebat dalam isu ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita nak masuk sedikit lagi fasa yang lebih khusus, iaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Jadi kita nak kenal Rasulullah sallam ni sebelum kita nak kenal baginda sallam, bagaimana Rasulullah sallam ini. Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi pernah berkata, jika anda seorang pemuda, maka teladan yang paling elok dan paling cantik bagimu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika anda telah mencapai usia tua, berumur, maka baginda sallallahu alaihi wasallam adalah contoh anda. Jika anda fakir, miskin, susah, melarat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dan contoh bagi anda. Jika anda kaya, juga baginda SAW imam dan pemimpin anda. Jika anda berangkat untuk berperang, maka ketahuilah baginda SAW juga turut serta berperang. Jika kamu menginginkan perdamaian, sebenarnya baginda SAW akan memberikan kedamaian sebelum daripada kamu memintanya. Jika anda reda, maka baginda SAW juga reda. Jika anda marah, yakni tidak menerima sesuatu, maka baginda pun demikian halnya. Maknanya Rasulullah SAW cukup kasihkan umatnya. Sewajarnya kita mencintai Rasulullah, mengikuti baginda, juga menekuni sejarahnya, supaya kita benar-benar mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, saya nak sebut sedikit gambaran sifat fizikal baginda SAW untuk kita kenal baginda ini. Selepas daripada melihat riwayat-riwayat yang banyak seperti riwayat Ummu Ma'bad, riwayat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dan beberapa riwayat yang lain, kita dapat simpulkan bahawa sifat baginda ni
Dari segi kesempurnaan fizikal baginda adalah cukup sempurna. Berdasarkan nas-nas yang digabungkan, dihimpunkan tadi, kita boleh gambarkan baginda SAW seperti berikut. Gambaran warna kulit. Rasulullah SAW dikatakan berkulit putih dan juga putih kemerahan. Ada orang kita ni putih-putih pucat, ada orang putih sakit, tapi Nabi ni putih kemerahan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW berkulit putih seolah-olah terbentuk daripada perak. Perak ni asalnya putih lah. Gambaran bentuk fizikal pula, badan yang sesuai dan menarik begitu tampang sama ada ketinggian atau segaknya. Maknanya, tubuh badan dia tu dengan tubuh dia orang tak nampak tak seimbang. Tapi amat seimbang. Dalam bahasa kita orang kampung kata, sedap tengok Rasulullah SAW. Gambaran rupa parasnya dikatakan Rasulullah SAW seorang yang tampang, sederhana fizikalnya dan menarik perhatian. Maknanya orangnya cukup handsome, cukup hebat. Itulah Rasulullah SAW. Kalau dia berjalan, orang pakat nak tengok dia. Orang seronok tengok dia. Gambaran sifat matanya. Dikatakan bahawa Rasulullah SAW mempunyai mata yang jelas putihnya dan hitamnya. Di samping itu matanya lebar di mana belahan matanya panjang. Dikatakan alisnya nipis dan lentik serta keningnya bersambung. Baginda SAW banyak memandang ke bawah, menunduk kepala dan menatap bumi lebih lama daripada memandang ke langit. Ini wara' zuhud. Dan inilah sifat Nabi SAW bagi menzahirkan kehambaannya kepada Allah Rabbul Alamin. Gambaran sifat rambutnya. Rasulullah SAW mempunyai rambut yang lebat dan dibelah dua serta menyelusur ke belakang sampai ke bahunya, di mana sifat rambutnya ikal mayang. Menurut Anas bin Malik, rambut baginda SAW tidak kerinting dan juga tidak lurus. Ada sedikit ke arah kerinting. Gambaran dahinya. Dikatakan Rasulullah SAW mempunyai dahi yang luas, menunjukkan watak kecerdikan dan pemikir yang unggul lagi agung. Gambaran mukanya. Dikatakan muka Rasulullah SAW yang bersifat bulat dan penuh, tak cengkung atau tembang, dan juga raut wajahnya seolah-olah memikirkan sesuatu yang dan banyak berdiam. Apa yang dikiaskan oleh Hindun bahawa wajah baginda SAW cerah berseri bagaikan rembulan yang bersinar pada malam hari. Maknanya memang menarik orang tengok. Gambaran mulut baginda SAW mengikut riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW mempunyai mulut yang lebar. Bila ditanya kepada Samak maksud mulut lebar, jawabnya bentuk mulutnya besar seimbang dengan bentuk wajahnya. Gambaran giginya, putih, bersih dan bersifat jarang di hadapan serta sentiasa bersugi. Baginda SAW memang suka sangat bersugi nak banding dengan orang lain. Suara baginda SAW, dikatakan bahawa baginda SAW mempunyai suara yang serak basah dan percakapannya mudah difahami. Jadi ini dia. Suara dia serak basah dan mudah difahami. Dan Nabi ni dia bercakap dalam bentuk cakapannya adalah jelas, terang, dan orang yang dengar tak perlu kata ya Rasulullah ulang balik, sebab amat nyata dan jelas ucapan baginda SAW. Gambaran bentuk lehernya. Dikatakan Rasulullah SAW mempunyai leher yang jinjang. Daripada pangkal leher sampai ke pusat bulu yang tebal tumbuh seperti garisan. Itulah gambaran bentuk leher baginda SAW. Maknanya tinggi orang lehernya panjang. Gambaran dada dan perutnya. Dikatakan dadanya bidan dan pada dadanya terdapat bulu yang lebat. Dadanya sama tinggi dengan perutnya yang melambangkan bukan obesiti. Badannya tidak dipenuhi bulu. Ini tempat-tempat tertentu. Tanda khatamun nubuwah atau khatam kenabian. Antara dua belikatnya ada tanda kenabian di belakang dia. Gambaran tapak tangan dan kakinya tebal.
Kedua-dua ruas tulang tangannya panjang, telapak kakinya lebar, kedua-dua tapak kaki, tangan dan kakinya terasa tebal, jari-jarinya panjang, lekukan telapak kakinya bahagian tengah tidak menyentuh bumi tanah. Kedua-dua kakinya halus hingga air tidak melekat di kulit kakinya. Itu keadaan baginda salam. Cara baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan. Dikatakan bahawa apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, kakinya diangkat dengan kesungguhan. Baginda sallallahu alaihi wasallam melangkah dengan mantap dan berjalan dengan tenang serta tawaduk. Jika baginda sallallahu alaihi wasallam pergerakannya cepat, seolah-olah baginda sedang turun ke tempat yang rendah. Maknanya di sini juga menggambarkan Nabi ni orang cerdas, orang sihat, orang yang prihatin dan cana kepada masa. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar Radio Aikim dalam rancangan Makarimul Akhlak, kita nak ambil sedikit berkenaan dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita ikuti dan kita teladaninya. Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa menyebut, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang tabah dan cekal, seorang yang pemaaf walaupun berupaya membalas, sabar menghadapi segala yang tidak disenanginya. Ianya adalah sifat-sifat luhur yang dengan sifat itu Allah mendidiknya. Semua orang yang tabah sebelumnya pernah diketahui ada kegelinciran dan pernah terbabas daripada tindakan yang betul. Akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Semakin bertambah gangguan dan penyakit, maka semakin bertambahlah kesabarannya. Sikap orang jahil yang keterlaluan terhadapnya hanya lebih menambahkan ketabahannya. Jadi Nabi ni, Allah cipta dia ni orang yang tabah atau sabar. Jadi ini benar kalau kita baca dalam nas Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah kamu sebagaimana sabar ulul azmi daripada Rasul. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah diberi pilihan kepada Rasulullah SAW antara dua perkara, melainkan Rasulullah SAW akan memilih yang paling mudah antara keduanya, selagi ia bukannya dosa. Tetapi jika ianya dosa, maka bagindalah orang yang paling menjauhinya. Baginda SAW tak pernah membalas dengan dirinya sendiri, kecuali jika dilanggar kehormatan Allah. Maka baginda SAW akan membalas pelanggaran itu kerana Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lambat marah dan cepat reda kemarahannya. Itu hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hidupnya dia tak menyusahkan, dia memudahkan, dia cari yang mudah-mudah, dia penyabar, dia kurang marah, dia banyak toleransi, dia banyak berkasih sayang. Maka dengan keadaan macam itu adalah amat penting bagi Rasulullah SAW, yang akhirnya sewajarnya kita dapat mengikutinya. Saya dapat simpulkan tentang sifat Nabi SAW ni terlalu banyak, tapi saya sebutlah sebahagian daripadanya. Yang pertama, kesabaran yang tinggi. Yang ini kita ulas dah tadi. Yang kedua, sifat dermawan yang tiada tandingan. Sifat ini wujud pada Nabi SAW. Sebagai contoh, pernah berlaku apabila seorang yang baru masuk Islam nak pulang minta dengan Nabi seekor kambing. Apa yang mengejutkan, Nabi bagi selembah kambing. Akhirnya dia balik ke kampung halamannya dan dia menjadi juru bicara dakwah. Seraya berkata, ya kaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqah. Wahai kaum, kamu semua ni pakat masuk Islam lah, kerana perangai Muhammad ni bila dia bagi, dia tak takut kepada fakir. Jadi di situ nak gambarkan pemurahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas menyatakan Rasulullah SAW amat pemurah pada bulan Ramadan.
lebih murah daripada angin yang bertiup sepoi-sepoi. Pemurahnya baginda SAW tak kala khatam Quran lagi pemurah. Jadi di situ sifat Rasulullah SAW luar biasa nak banding dengan orang lain. Begitu juga sifat pemalu melebihi perawang. Rasulullah SAW ni sifat pemalu dia lebih pada perawang. Anak dara yang begitu malu, Rasulullah SAW jauh lebih malu daripada itu. Sebab itu kita tak dengar bahasa-bahasa yang Nabi guna, bahasa yang kasar, bahasa yang kita kata ja'zari, bahasa yang kita nampak sifat kurangnya akhlak. Tak ada. Kemudian Rasulullah SAW juga mewarisi sifat berani. Hal ini diakui oleh banyak riwayat para sahabatnya. Keberanian Rasulullah SAW tidak dapat disangka lagi dengan banyak hujahan-hujahan yang dapat kita petik daripada nas-nas yang banyak. Jadi sifat berani Rasulullah SAW adalah terbukti. Sebagai contoh, pernah satu malam berlaku seperti satu gempa atau letupan yang kuat dari satu arah. Jadi sahabat pagi-pagi lagi berkerumun menuju ke rumah Rasulullah SAW. Nak tengok apa tindakan Rasulullah SAW terhadap isu ni. Masing-masing takut. Dalam keadaan macam itu, bila mereka sampai rumah Rasulullah SAW, didapati Rasulullah SAW tak ada. Selepas beberapa ketika barulah Nabi pulang daripada arah suara tersebut. Dan Nabi menyatakan tak ada apa-apa berlaku, baliklah, aku telah pergi ke tempat tadi, semuanya okey. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW adalah seorang yang pemberani, benar-benar hebat. Sifat kepimpinan atau kiadah yang unggul. Yang ini boleh kita buat kajian panjang lebar lah. Dia jadi Nabi, dia jadi Rasul, dia jadi pemimpin negara dan sebagainya. Sifat kekeluargaan yang tiada tolak bandingnya dan sifat kebapaan. Kita tengok Nabi. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik di kalangan kamu yang paling baik dengan keluarganya. Untuk pengetahuan kamu, aku adalah orang yang terbaik dengan keluargaku. Siapa dia? Aku, Rasulullah SAW itu. Sifat ihsan dan rahmat, yang ini jelas. Sifat irak dan jujur dalam persahabatan dan sifat setia kawan. Ini terbukti dalam banyak kes-kes, terutamanya kalau kita tengok dalam peperangan, dalam mengasihi sahabat, dalam membantu sahabat dan banyak lagi. Sifat pemaaf yang tiada tandingan. Rasulullah SAW ini amat pemaaf. Dan sifat lemah lembut, santun yang terbaik. Begitu juga sifat tawaduk dan rendah diri yang menghiasi dirinya. Ini antara sifat-sifat yang kalau kita tengok sewajarnya dipakai oleh kita umat Islam. Sebab kalau Nabi buat, kita buat adalah alangkah baiknya. Tapi malang sekali apabila kita biarkan sifat tersebut dalam keadaan biasa sahaja, akhirnya kita tak dapat banyak manfaat daripada sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam itu untuk diberi pahala kepada kita oleh Allah Rabbul Alamin. InsyaAllah sidang hadirin, sidang pendengar yang dikasihi dalam rancangan Makarimul Akhlak ini, InsyaAllah kita berhenti setakat ini dahulu dan kita akan sembang, kita akan sambung perbincangan kita pada minggu hadapan InsyaAllah. Sekian aku qauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.